Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam 'alal mab'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada bijihadihi wa sara ala darbihi wa nahjihi ila yawmin la rayba fihi. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini, hari yang ke-26 kita berpuasa, dapat kita bertemu dalam majlis ilmu Taman Syurga di Dunia. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu di bulan Ramadan, kita mendapat kelebihan berpekali ganda, tak sama macam kita duduk majlis ilmu di luar bulan Ramadan. Kalaulah dikata satu fardu diberikan 70 kali fardu, so kita menuntut ilmu ni fardu ain, maka mudah-mudahan kita dapat gandaan 70 kali ganda, insya-Allah. Artinya perempuan, kalau kita nak masuk majlis ilmu di luar bulan Ramadan, kena masuk 70 kali, baru sama satu kali dengan majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Tu sebab tu dalam bulan Ramadan ni majlis ilmu ada banyak, kita join banyak, kita akan dapat banyak gandaan pahala lah, di sudut pahala yang besar di sisi Allah SWT. Jadi tak apa nak kita mula kuliah kita tanpa dimulai dulu oleh ketua kelas kita. Ketua kelas kita pun dah sampai Kak Salwa dah sampai. Ustaz jalan terus, insya-Allah. Pasal ni Ustaz sampai awal 10 suku sampai dah. Jadi kita mula terus. Baik, kita berada bulan Ramadan yang semakin melabuhkan tirainya. Jadi rasa apa? Tanya diri kita mesti, rasa apa dah hatiku ni? Ada yang jawab tak ada rasa apa pun. Rasa seronok pula dah, dia tak nak ayah. Yang tu tak mau, kita nak rasa sebab sedih, syahdu. Sebab Ramadan akan meninggalkan kita dan kita tak tahu bila nak boleh masuk Ramadan tahun depan, kita belum tentu. Sebab nyawa kita, ajal maut bukan di bawah kudrat kita, bawah kuasa kita, tapi di bawah kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita duduk dalam bulan Ramadan ini, Ramadan yang sedang kita jalani ini, kita doa banyak-banyak kepada Allah SWT agar kita diberi pertolongan, bantuan oleh Allah SWT untuk kita memperbanyakkan sebanyak mungkin menanam amal soleh kita untuk kita tuai di dalam negeri akhirat nanti. Sebab kita ini hidup dua kali, hidup di dunia untuk menanam, hidup di akhirat untuk menuai. So di antara ladang yang subur untuk kita tanam ialah Ramadan, yang akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda, yang akan menghasilkan tuan-tuan dan puan-puan lumayan income pendapatan kita di negeri akhirat nanti, menjadikan kita jutawan akhirat, insya-Allah. Di antara yang Ustaz sebutkan 5 amalan yang kita kena tingkat kualiti di bulan Ramadan. Pertama, puasa itu sendiri, iaitu man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
dengan penuh keimanan, penuh pengharapan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana kita nak meningkatkan kualiti puasa kita di siang hari Ramadan? Nabi bagi tahu dah, dengan rasa iman. Dan yang kedua, dengan rasa harap. Dua rasa tu kena ada. Satu Ustaz sebut di mana-mana, Ustaz Tazkirah, Ustaz kata kita kena berpuasa dengan rasa. Tak boleh puasa dengan kosong saja, tak ada rasa. Tanpa rasa tak dapat pengampunan Allah. Sebab tu dikatakan orang yang rugi, yang dipanggil doa oleh malaikat, iaitu golongan yang celaka. 3 golongan. Salah satunya, mereka yang masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa. Pasal apa tidak diampun? Puncanya kerana tidak berpuasa dengan rasa keimanan, tidak berpuasa dengan rasa pengharapan. Dia puasa ikut-ikutan saja. Dia puasa tiru orang saja. Dia tahu orang puasa, aku puasa. Orang lain semua buka puasa, aku pun ikut puasa dia. Tapi dari segi rasa hatinya tak ada apa. Harapan untuk dapat ampunan tak ada. Puasa harapan nak dapat pahala tak ada. Harapan untuk nak dapatkan syurga Allah tak ada. Tak rasa. Sebab itu, di antara nak bagi kualiti puasa kita, Nabi sebutkan dengan penuh rasa keimanan. Rasa iman itu apa dia? Rasa Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang kita lakukan. Lalu kita tuan-tuan takut nak buat dosa. Berpuasa bukan hanya dari perkara yang halal, tapi kita berpuasa juga daripada yang haram. Rasa Allah nampak kita. Kita rasa macam mana kita jaga puasa kita daripada batal minum, makan. Sebab itu kita jaga perkara-perkara yang haram. Latihan kita berpuasa di siang hari Ramadan selama sebulan untuk dibawa 11 bulan mendatang, untuk kita cah balik bateri kita di bulan Ramadan. Tahun depan pula kalau dipanjang umur. Mau tak mau, suka tak suka, Allah suruh masuk. Bateri masih ada lagi ke, tak kong lagi, pun kena masuk juga bulan Ramadan. Sebab apa? Dia programkan kita setahun sekali mesti cah bateri takwa. Dan cah bateri takwa ini sebulan penuh, siang dan malam, nak bagi penuh bateri takwa kita, nak pakai 11 bulan. Start Syawal sampai balik Sya'ban tahun depan. Maka tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebab itu latihan ini sebulan intensif, siang dan malam. Rasa Allah Ta'ala melihat kita menjadikan kita tak berani minum walau orang tak nampak. Rasa Allah Ta'ala melihat kita menjadikan kita tak makan walaupun lapar. Rasa yang Allah SWT bagi kepada kita, tak berani kita bersedap-sedapan di siang hari Ramadan dengan suami isteri. Sebab apa? Kerana rasa Allah melihat. Walaupun orang tak nampak, walau makhluk tak nampak, siapa pun tak tahu, tapi kita jaga. Kita tak mau buat benda tu, sebab kita tahu buat benda tu menyebabkan batal puasa kita, menyebabkan kita dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, bila kita terkeluar daripada bulan Ramadan, sama juga berpuasa daripada perkara yang diharamkan Allah Ta'ala itu seumur hidup kita. Bermaknanya tuan-puan sekalian, kita kena menahan diri daripada terlibat dengan maksiat itu selagi nyawa dikandung badan. Malang bagi seorang manusia boleh puasa daripada yang halal, tak boleh berpuasa daripada yang haram. Rasa harap pula ketika kita berpuasa di siang hari. Rasa harap kita bila kita lapar dan dahaga, kita harap Allah Ta'ala jangan bagi kita dahaga lagi, lapar lagi di alam akhirat sana, iaitu ketika dalam kubur. Jangan diberikan kita lapar dahaga, jangan diberi kita panas terik, merasa hangat dalam kubur, sejuk kubur kita. Harapan kita juga agar Allah ampunkan dosa-dosa. Harapan kita juga agar Allah Ta'ala memberikan kita sebanyaknya pahala.
Harapan kita juga ialah mengharap Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasihan, belas, pandangan kasih sayang. Perhatilah kami ya Allah, lihatlah kami dengan pandangan kita menunjukkan diri kita di masjid-masjid. Kita tunjuk diri kita di malam-malam hari. Ya Allah, aku hadir ke rumahmu, lihatlah aku, pandanglah aku. Jangan tak nampak pula diriku ini yang hina, penuh dengan dosa. Jadi tuan-tuan tu kena main perasaan, baru dapat ampunan daripada Allah. Sebab hati kita ni hubungan kita dengan Tuhan. Tanda kita bertuhan itu ialah dalam hati. Sebab Tuhan tak nampak di mata kepala, dia nampak di mata hati. Jadi latihan untuk nak bagi mata hati kita tajam. Puasa ni nak bagi mata hati kita sharp. Nak bagi visual, nampak kebesaran Allah. Walaupun kita iman ni benda yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadat qalbu, iaitu ibadat iman, percaya kepada benda ghaib. Di antara yang ghaib itu ialah Allah Ta'ala. Allah itu pun ghaib, tak nampak. Yang kita nampak kesan, yang kita nampak bekas-bekas perbuatan dia, yang tu kita nampak. Tapi ada pun zat dia tak nampak. Cuma kita rasa dia wujud, kita rasa dan yakin percaya dia ada, tapi tak nampak. Tak boleh dilihat dengan mata kepala kita, tapi boleh dilihat dengan mata hati. So puasa ni menajamkan mata hati kita. Basirah dipanggil. Kalau basar ni pandangan mata, mata hati basirah. Ta'mal absar, Allah kata kami tidak membutakan mata mereka, mata nampak, tetapi ta'mal qulub allati fis sudur, membutakan hati yang mana di dalam dada kita. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berpuasa dengan rasa harap, dengan demikianlah Allah Ta'ala akan beri kita pengampunan. Rasa. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, hadis banyak sebut imanan wahtisaban. Rasa iman, rasa harap. Malam hari pula, kita mari qiyamul lail, Ustaz kata menunjukkan diri kita, menampilkan diri kita di rumah Allah, hadir. Kita menunjukkan kehadiran kita dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah ambil kedatangan kita. Allah Ta'ala akan sebut nama kita, walaupun Ustaz tak sebut, walaupun kita punya ketua kelas tak ambil kedatangan, tapi sebenar Allah ambil. Sebab dalam satu hadis Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffat alaihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah wa zakarahumullahu fi man indah. Inilah yang Allah sebut ni, iaitu 4 perkara. Bila kita berkumpul di rumah Allah, kita membaca Quran, mempelajari ilmu-ilmu Quran, kita akan dapat 4 benda. Yang pertama, malaikat memayungi kita, menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Sebab apa? Kerana redha, seronok dengan perbuatan kita. Yang kedua, diselimuti kita dengan rahmat. Yang ketiga, diturunkan ketenangan. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis masjid, solat sebagainya, kita dengar orang baca Quran, tu imam baca Quran dalam solat, maka kita akan dapat ketenangan. Allah turun masuk dalam hati kita ketenangan. Dan yang keempat yang Ustaz kata Allah ambil tanda kita, kedatangan kita ni, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut nama kita di depan malaikat-malaikatnya yang ada di sekelilingnya.
wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama kita di depan malaikat-malaikatnya yang ada di sekelilingnya, yang ada dalam majlis dia lah. Dia akan sebut tiap-tiap individu yang ada dalam majlis ilmu. So kita datang di malam hari qiyamul lail, kita menghidupkan malam-malam Ramadan pun Nabi suruh dengan iman, dengan rasa iman yang mendorong kita datang tu kerana iman, bukan kerana ikut orang, bukan kerana kita datang tu tiru-tiruan. Ustaz sebut bukan kerana musim-musiman. Ada seorang penceramah, tuan-tuan, dia kata kita jangan jadi muslim musim macam cempedak dengan durian. Ada musim, ada muka dia. Bila tak ada musim, tak ada. Lah ni belum lagi kan, durian tak banyak lagi. Dia kata bulan 5 raya ni banyak musangking nak main dah tu. Maka tuan-tuan nampak cerita ni tak banyak lah. Lah boleh makan 12, 13 kot. Masa baru-baru buat dulu tuan-tuan, sulah ya doktor bagi makan. Bila nak makan banyak, dia tampak perut Ustaz. Dia jadilah sulah dulu dia no? Maka tuan-tuan lah 13, tak apa kot. Tu kena makan hak mahal. Saya makan sikit. Makan hak biasa-biasa 3 bulan mana jadi no? Makan kena makan musangking baru baloi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, musim artinya Ramadan ada muka hang, tak ada. Ramadan habis tak ada muka hang. Ni musim, manusia muslim bermusim, maknanya jadi orang beriman pada musim Ramadan saja. Yang ni lah yang disebutkan oleh Yusuf Qaradawi, jangan kita menyembah Ramadan, tapi jadilah kita penyembah Allah. Jadilah kita hamba Tuhan, bukan hamba Ramadan. Yang ni jadi baik, ada tunjuk batang hidung dalam bulan Ramadannya. Tak, bila habis Ramadan tak nampak batang hidung dah, muka tak nampak dah di masjid surau. Pergi mana? Sibuk, busy. Tuhan bukan ada di Ramadan saja. Tuhan ada pada setiap hari, setiap masa, setiap keadaan, setiap ketika. Maka sebab itu disuruh kita jadi hamba kepada Tuhan. Rabbani, bukan Ramadhani. Jadilah kamu kunu Rabbaniyun wala takunu Ramadhaniyun. Jadilah kamu hamba Tuhan, bukan jadi hamba Ramadan. So maknanya kita menunjukkan muka kita di dalam masjid-masjid Allah di malam hari disebabkan iman, disebabkan keyakinan, kepercayaan kita nak meraih, merebut, menyambar segala tawaran Allah Ta'ala. Tu yang aku gagah juga datang ke masjid, menggagahkan diri, menguatkan diri walaupun lemah, walaupun tak larat, walaupun letih dan lesu, tapi semangat iman yang ada menjadikan kita kuat kuda-kuda kita, menjadikan kita kuat lutut kita tidak lembut, tidak lemah, untuk terus berdiri, sujud, rokok, meminta pandangan rahmat Allah, meminta pandangan simpati Allah kepada kita, agar dia perhati kita, dia melihat kita dengan pandangan rahmatnya. Dan bila dia tengok kita dengan pandangan rahmat, kita tidak akan diazab lagi dunia akhirat. Dan bila dia tengok kita dengan pandangan rahmat dia, kita tidak akan diampunkan, kita diampunkan dosa-dosa kecil dan besar. Tok guru kami tuan-tuan, Pak Ustaz Usam Datuk Badaruddin, dia bagi kuliah Ramadan baru ni, dia tulis Datuk Syekh Paduka, dia Tok Guru Ustaz tak? Dia mengajak kami di Insyaniah dulu 3 tahun. Jadi Ustaz mengaji kita tahun 1, tahun 2, tahun 3. Lepas tu Ustaz pergi Mesir, dia mengajak hadis, mengajak ulum hadis, mengajak hadis, sebab dia master hadis daripada Azhar lulusan dia. Kalau ikut tu PhD dah tu. Dan pensyarah dia Dr. Omar Hashim, sayang kat dia. Jadi tuan-tuan, dia sebut dalam satu hadis riwayat Jabir 5 perkara yang Tuhan bagi kepada kita, yang Tuhan tak bagi kepada umat.
yang lain sebelum kita. Antaranya daripada 5 tu, tuan-tuan kena ingat ada satu lagi yang kita boleh capai, iaitu Allah Ta'ala melihat kita di malam hari terakhir Ramadan. Kalau kita puasa 30, malam 30, bukan malam raya, malam 30. Kita kata kalau tahun ni kita puasa malam Isnin lah. Isnin tu lah kita puasa, dan malam Selasa tu dah jadi malam raya. So malam Isnin, Ahad malam Isnin, itu malam terakhir bulan Ramadan tahun ini, insya-Allah. Ada daripada duk gempak kita dalam WhatsApp, duk viral kata nak raya hari Isnin, tapi dinafikanlah oleh Balai Cerap Khawarizmi mana tahu, daripada duk kata Balai Cerap tu duk ramal kita puasa hari raya hari Isnin. Pasal kita nampak anak bulan, dia kata dijangkau. No? Tapi telah dinafikan. Raya tetap juga hari Selasa, no? Pasal kerana apa? Kerana ru'yah dan hisab, dia kata kita hisab semua. Walaupun Indonesia raya Isnin ke, Mekah raya awal lagi ke Ahad ke, itu lain punya tempat. Kita punya Malaysia lain. Maka tuan-tuan, malam 30. Malam tu dalam hadis tersebut, siapa yang dipandang oleh Allah pada malam terakhir Ramadan akan diampunkan dosanya kecil dan besar. Lalu sahabat Nabi angkat tangan tanya, "Ya Rasulullah, adakah itu malam Al-Qadar?" Rasulullah kata, "Tidak, bukan malam Al-Qadar, tetapi malam itu malam penyempurnaan anugerah." Nabi kata, Nabi sebut kat sahabat yang tanya tu, Nabi kata, bukankah seorang yang selesai mengerjakan pekerjaan akan disempurnakan upahnya bila selesai? Maka upah Allah Ta'ala kepada kita yang selesai mengerjakan ibadat puasa dan segala ibadat bulan Ramadan ialah pengampunan dari dosa kecil dan besar. Itulah upah daripada Allah. Dia tak bagi dalam bentuk pahala, tapi dia bagi dalam bentuk pengampunan dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita tak ada pada malam 30 tu. Jangan kita tak ada pula menunjukkan muka kita dalam ibadat kita, sama ada di rumah berjamaah dengan anak keluarga ke. Jangan sampai terlalai, terleka. Kerana tuan-tuan, sesungguhnya amalan itu dinilai pada penamatnya, bukan pada pengawalannya bagus, tapi penamatnya buruk, tak mau. Ramadan pun kita nak husnul khatimah. Kita nak tamatkan Ramadan ini dengan penamat yang baik. Kita tak mau tamatkan dengan lalai dan leka. Malam, tuan-tuan, malam lain kita ada, main malam terakhir Ramadan kita tak ada. Sedangkan malam terakhir itulah Nabi sebut Allah akan memandang hambanya. Dan siapa yang mendapat pandangan Allah, perhatian Allah, dia diampunkan dosanya kecil dan besar. Itu dia tuan-tuan. Malam Allah menganugerahkan upah di atas kerja buat kita sebulan. Di bulan Ramadan, siang dan malam, 30 hari 30 malam. Malam terakhir itulah malam anugerah, diberikan pengampunan dosa. Jadi kalau tak ada pada malam tersebut, rugi kita, tak dapat ampunan dosa. Tapi kalau kita ada, berdiri depan dia, tunjuk muka, ya Allah ni aku ada ni, tengoklah aku, ya Allah aku hadir ni, perhatilah aku. Mudah-mudahan itulah imanan wahtisaban. Kita rasa dalam hati kita, bercakap dalam hati kita, yang tu yang menguatkan kita bersemangat untuk merebut. Orang yang hati mati, dia tak rasa apa, dia tak rasa teringin dengan tawaran Allah. Tuan-tuan, perempuan sekalian, kita bergerak dengan rasa. Yang badan kita boleh mari mengaji dalam majlis ilmu pada pagi ini sebab rasa harap kepada Allah tu ada. Lalu menggerakkan hati kita, menggerak kaki kita, menggerak anggota kita.
Jadi kita mari malam-malam sembahyang di malam hari imanan wahtisaban, rasa harap kepada Allah, rasa teringin ganjaran pahala yang dijanjikan Allah, rasa teringin 1000 bulan yang dijanjikan Allah. Ustaz sebut kerajaan Allah Ta'ala saja yang boleh bagi bonus 1000 bulan sebab dia maha kaya, dan boleh bagi bonus lebih pada 1000 bulan sebab dia maha kaya. Tetapi lain pada kerajaan Allah, tak ada yang boleh bagi bonus 1000 bulan, tuan-tuan. Lebih pada pencen tu 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan tu. Mana ada orang makan pencen sampai 83 tahun? Duduk saja sampai 3 tahun lepas pada dia pencen, dia hidup lagi 83 tahun, tak ada. Pencen pun 60, kalau 83 jadi 100 awal. 140, no? Mana ada orang hidup sampai 140? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hanya Allah Ta'ala. Jadi kita mari malam-malam kerana nak rebut, kerana teringin, kerana teruja dengan ganjaran Allah. Itu tanda hati kita hidup. Itu tanda kita tidak mati hati. Tapi kalau yang datang tidak ada rasa, tak ada rasa apa nak rebut apa, tak ada, saja mai tengok umpah mai, aku pun mai. Tengok orang pekat ramai pergi masjid, aku pun pergi, rasa tak ada, maka tak akan dapat ampunan Allah. Sebab tu Allah letak, Nabi letakkan rasa iman, rasa harap. Dua-dua ni rasa yang duduk dalam hati kita. Perasaan. Fuad. Fuad ini perasaan. Dia duduk di mana perasaan? Dalam jantung hati kita. Rasa, perasaan harap, rasa nak dapat ganjaran pahala, nak dapat bonus 1000 bulan dan lebih, menjadikan kita, tuan-tuan jangan lupa, malam ni kemungkinan besar adalah malam Lailatul Qadar. Berdasarkan kepada pengalaman rohani guru-guru kita yang mulia, termasuk almarhum Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala anhu. Dia kata kalau kita puasa hari Ahad, kemungkinan besar Lailatul Qadar pada malam 27, malam Jumaat. Pasal apabila Ahad, dia akan berlaku malam Jumaat tu malam 27 kalau kita puasa hari Ahad. Sebab kebesaran hari Jumaat itu, kemuliaannya, keagungannya menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan boleh berlakunya malam Al-Qadar. Jadi keterujaan kita, teringin kita nak dapat Lailatul Qadar, teringin kita nak dapat ganjaran yang dijanjikan Allah itu, rasa harap itulah yang menyebabkan kita datang bersungguh-sungguh melakukan ibadat, fokus dan khusyuk, tidak lalai dalam mengerjakan solat di malam-malam hari Ramadan. Sungguh-sungguh, tuan-tuan. Sebab tu Ustaz marah kalau orang yang sembahyang laju-laju 3 rakaat, nak habis cepat. Kadang dia lawan pula. Oh, dia jadi imam, dia boleh sudah 9.30. Mayang 8 rakaat dia, pulun buat laju juga. Kita buat 8. Kalau buat 8, buatlah dengan ahsanu amala. Buat dengan cara yang terbaik. Bukannya kita nak ligan kuantiti, kita nak ligan kualiti. Sebab tu kita melihat hadis Nabi SAW sembahyang. Pengalaman Anas bin Malik, seorang khadam Nabi, dia ni pernah follow Nabi sembahyang malam. Dia kata Nabi sembahyang dia tak banyak rakaat, tapi berdiri lama. Satu hadis yang kita selalu dengar, dia kata Nabi baca Baqarah. Habis Baqarah, aku ingat Nabi nak sujud, nak rukuk, tiba-tiba Nabi buka surah baru, Ali Imran. Tak rukuk. Aku ingat habis Ali Imran, Nabi nak rukuk. Rupanya silap, meleset harapanku, kerana Nabi menyambung surah Nisa. Kemudian habis Nisa, aku harap Nabi rukuk, dia sambung pula surah Al-Ma'idah. Lepas Al-Ma'idah, Al-An'am. Tak rukuk lagi. Anas mula bahasa ketak lutut lah. Nabi sambung lagi dengan Al-A'raf.
baru Nabi rokok. Nampak? Dia bukan nak sembahyang ribu-ribu rakaat satu malam pulun. No? Sampai tomak ninah tak ada. Macam kita tengok di Indonesia, satu pondok mana tak tahu sembahyang 20 rakaat 4 minit. Dia buat canggih. Ustaz tengok pun sakit pinggang. Belum buat lagi, tengok pun sakit pinggang. Pasal apa? Tengok tu tak berhenti langsung, tak ada relax, tak ada cool. Sedangkan tarawih ni rehat, relax, enjoy, semayang dengan penuh rasa seronok, dengan penuh rasa perasaan layan perasaan kita, bukan kelang kabut. Jadi sebab itu kita buat dengan ahsanu amala. Yang itulah yang menjadikan, dengan harapan yang ada dalam hati kita itulah menjadikan kita perform segala ibadat kepada Allah dalam keadaan terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang terbaik amalannya, bukan yang terbanyak amalannya. So jangan ligan banyak, kita kejarlah kualiti amalan. Apa rasa kita bila kita buat tu? Rasa tenang dapat solat, rasa seronok, rasa bahagia, rasa lazatnya solat, lazatnya munajat, lazatnya puasa. Itu semua datang daripada mana? Daripada hati, perasaan kita yang kita gunakan, yang kita main untuk mencapai kelazatan halawatul iman, kemanisan iman. Sebab tu puasa pun dengan rasa iman. Puasa malam hari menghidupkan malam Ramadan, dan malam-malam Lailatul Qadar pun Nabi sebut juga man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Tengok 3 hadis Nabi ulang perkataan iman, perkataan ihtisab. Apa maknanya? Tu Ustaz duk tengok, renung, tengok, duk amati apa yang Nabi sebut ni. Lalu datang Ustaz dapat dibuka kepahaman, rupanya dia suruh kita puasa dengan rasa. Tanpa rasa tak dapat pengampunan daripada Allah SWT. Rasa iman, rasa harap, itulah yang Nabi suruh kita buat dalam bulan Ramadan ni, train. Dengan demikian, siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh rasa iman, dengan penuh rasa harap, sama juga hadiah dia, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita dapat ampunan dosa yang telah lalu. Syarat mesti dipenuhi untuk mendapatkan hadiah. Tanpa penuhi syarat, hadiah terbatal, tak dapat. Apa dia syarat? Imanan wahtisaban. Rasa iman, rasa harap. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kita nak baca malam ni? Banyak baca doa minta maaf. Nabi nasihatkan kita. Bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, kami ni kalau jumpa Lailatul Qadar nak baca apa? Tanya. Tengok mereka tuan-tuan, no? Walaupun isteri, tak boleh panggil Bang Mat, tak boleh. Abang, tak boleh. Sebab Allah perintah. Kena panggil ya Rasulullah. Tak boleh panggil macam suami lain. Kalau suami lain, bukan Rasulullah, panggil abang lah. Nah, Hani, Habi, B saja apa dah? Saya juga B tu, no? B silap, no? B, ambil sat. No? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dia panggil ya Rasulullah. Nak tanya apa soalan pun, ya Rasulullah. Pangkat tau. Tak panggil nama, panggil pangkat dia. Allah pun muliakan Nabi kita, panggil pangkat. Allah tengok, Muhammadun Rasulullah. Dia tak akan sebut nama Muhammad benunggal. Dalam Quran ni, bila sebut nama Muhammad, Allah akan sebut pangkat. Dalam ayat surah itu, surah Al-Fath, surah Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Wa ma Muhammadun
illa rasul. Itu Ali Imran. Nampak Allah sebut, dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Kemudian dalam surah apa Ustaz tak ingat? Dalam surah Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dia akan sebut juga pangkat Nabi. Maka sebab itu Nabi dilarang isteri-isteri Nabi panggil Nabi dengan sebagaimana orang biasa. Dia kena panggil ya Rasulullah. Jadi Aisyah panggil ya Rasulullah. Kalau kami jumpa Lailatul Qadar nak baca apa, Nabi sarankan membaca, nasihatkan kita banyak ulang kali baca maaf, minta maaf, bukan minta ampun lagi, minta maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang dalam sujud kita sembahyang tarawih lagi, tiap-tiap sujud baca yang tu. Tinggal Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah pun tinggal sat dulu, tak apa. Nah, pasal yang ni hak warid daripada mulut lidah Nabi ni. Nabi tak recommend yang lain. Nabi kata kalau hampa jumpa malam qadar malam tu, banyakkan ulang-ulang kali baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau nak ramai masuk anak pinak kita, menantu, cucu semua, anak. Makna anak tu kami ya Allah. Kami tu ingat semua tu lah. Semua kita muslimin muslimat. Nah. Tapi kalau nak hak peribadi kita, nak cuci peribadi kita sendiri dulu, baru boleh cuci orang lain. Selamat diri kita dulu, boleh selamat orang lain kan. Kita bohni lah. Fa'fu anni. Pasal apa? Nabi nasihatkan kita minta maaf. Rupanya ada beza maaf dengan ampun. Dalam satu huraian daripada ulama bahasa, ulama lughah, apa beza al-ghafru dengan al-afwu? Ghufran pengampunan, afwan makna kemaafan. Rupa-rupanya di sana ada beza. Al-ghafru mabniyun atau yubna ala satri, dibina atas cover, padam. Perkataan al-ghafru tu maknanya cover, lindung, tutup, cover. Maknanya bila angkat tutup tu nampak tulisan, nampak akan amount dosa kita. Sebab tu Nabi tak suruh minta ampun, sebab tak cuci. Dia cover saja, dia tutup saja. Bila selok tutup tu nampak. Tu dipanggil mabniyun atau yubna alal satri. Perkataan berampun ni dibina atas tutup, bukan padam. Yang Nabi suruh minta maaf sebab apa? Al-afu yubna alal mahwi. Dan perkataan al-afu, maaf, dibina atas padam. Maknanya kata dasar itu memberi makna padam, delete. Tak cari, tak jumpa dah. Hang selok lah, tak nampak dah. Bersih, kertas tu jadi putih. Kalau kita tutup dengan liquid paper, dia ada bekas tulisan, dia tak jadi bersih. Kalau padam ni, bersih, kertas ni jadi putih macam ni, tak ada tulisan lah. So kita dapat nanti buku catatan amalan kita, tak ada yang kosong, bersih, suci, tak ada tulisan dosa. Tapi kalaulah ampun saja, ada lagi, kita selok-selok nampak lagi dosa-dosa kita tu. Tapi Tuhan ampun lah, tapi tulisan masih kekal. Amount, nilai tu masih ada, nilai dosa tu masih ada. Dia tak hilang, cuma diampunkan. Tapi kalau dimaafkan, dia akan hilang sekali dengan catatan, rekod akan hilang. Sebab itulah Nabi recommend kita, nasihatkan kita banyak minta maaf pada malam Lailatul Qadar.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang. Larat mana kita ulang, ulanglah pada malam-malam terakhir Ramadan ni. Sebab apa? Sebab kita nak harapan kita dapat kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita dapat maaf daripada Allah, bermakna cuci calat kitab catatan amalan kita daripada dosa, kosong, bersih, putih, tak ada titik-titik hitam, tulisan-tulisan yang catat dosa tak ada. Itulah tuan-tuan yang dikatakan Ramadan ini mengembalikan kita kepada semula jadi fitrah. Fitrah apa dia? Bersih, suci daripada dosa. Sebagaimana baby yang baru lahir, cuci, bersih, bau syurga, bau baby tu. Nah, sebab apa? Sebab kita datang dulu ke dunia ini bersih, suci, macam bayi baru lahir. Maka kita lepas menjalani ibadat Ramadan, ikuti program dalam bulan Ramadan, kita kembali fitrah, Aidul Fitri, kembali fitrah, kembali suci. Jangan kotor diri kita lagi dengan dosa-dosa setelah kita disucikan di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah dalam tazkirah Jumaat baru ni pun Ustaz sebut Ramadan ni bulan untuk kita menyucikan diri kita. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Telah berjayalah orang yang membuat penyucian diri dan mereka yang mengingati Allah dan solat. Ini orang yang berjaya. Sama orang yang membuat tazkiyah, penyucian diri, mencuci hati nurani daripada sebarang sifat mazmumah. Mahmudah dimasukkan, mazmumah dikeluarkan. Jadilah dia orang yang bawa hati yang sejahtera, bertemu dengan Allah Ta'ala. Ramadan mari untuk menyucikan zahir batin, menyucikan harta, menyucikan juga diri kita, zahir dan batin, kekotoran maknawi, iaitu kotoran dosa yang tidak berbau, yang tidak nampak, yang tidak busuk, tapi dosa itu besar di sisi Allah. Walaupun tak nampak, tidak berbau, tidak boleh sentuh, tapi dosa itu ada. Maka kita disuruh menyucikan diri daripada dosa yang ni yang utama sekali. Bukan sekadar cuci pakaian, bukan sekadar cuci tempat tinggal, cuci rumah, cuci kereta, tapi disuruh cuci juga hati supaya kita bersih. Maka tuan-tuan berjaya orang yang menyucikan diri. Tapi nak dapat cuci diri ni, orang-orang yang dapat rahmat Allah, orang-orang yang dapat limpahan kurniaan Allah. Orang yang tak dapat limpah kurnia Allah, tak dapat rahmat Allah, dia tidak akan mampu menyucikan diri dia. Jadi kita yang boleh menyucikan diri kita dalam program dalam Ramadan ni, kena nampak kebesaran Allah, bukan nampak kebesaran diri kita. Sebab tu tuan-tuan ayat sebut falaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Tuan-tuan, ayat ini bagi tahu kepada kita surah Nur ayat 21. Awal-awal bulan Ramadan Ustaz baca surah ni, dan Allah Ta'ala bagi untuk kita renung ayat tu, tadabbur. Lalu bila tadabbur, dia ada kaitan dengan Ramadan. Sebab Ramadan ini datang untuk membersihkan kita, menyucikan kita daripada dosa. Dan ayat ini pun menyatakan, kalaulah tidak kerana rahmat Allah dan kemurahannya, tiada siapa pun di kalangan hamba-Ku yang dapat menyucikan diri daripada dosa selama-lamanya. Apa yang kita faham? Kalau tak kerana rahmat Allah, kemurahan dia bagi kat kita rasa main nak semayang, rasa main nak puasa, rasa nak buat puasa dengan baik, rasa nak semayang dengan baik, rasa nak buat amal soleh, sedekah dan sebagainya.
Kalau dia tak bagi benda tu kat kita, kita nak buat macam mana? Jadi macam orang lain, masuk Ramadan kadang yang tak puasa pun ramai. Ada puasa tak semayang pun ada. Puasa tapi tak semayang. Ada puasa tak tutup aurat pun ada. Banyak puasa. Yang pun dan puasa pun ada. Saudara-saudara kita pun ada yang puasa. Puasa, hang puasa nak? Puasa. Pasal apa tuan-tuan? Maknanya tu Ustaz kata tadayyun mangkus. Dia songsang di dalam beragama. Dia patuh pada sebahagian, dia kufur pada sebahagian yang lain. Dia taat dalam bab puasa, dia tak taat dalam bab semayang. Dia taat dalam bab puasa, dia tak taat dalam bab tutup aurat. Itu dipanggil tadayyun mangkus, beragama. Songsang, mangkus ni makna songsang. Dia songsang. Songsang di dalam beragama. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tak mau macam tu. Tadayyun mangkus kita tak mau. Kita nak dalam keadaan betul-betul beragama di dalam semua segenap, dalam semua segi. Di dalam semua genap dan segi. Mudah-mudahan kita dapat tuan-tuan semua ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadayyun mangkus tak mau. Kita nak jadi orang yang mutadayyinin, yang betul-betul berpegang dengan agama. Jadi tu minta maaf banyak-banyak, ni recommend Nabi, dan Nabi tak bagi banyak versi, satu tu ya yang diriwayatkan daripada Aisyah. Malam kalau kami jumpa Lailatul Qadar, Aisyah kata Nabi pesan doa tu. Aisyah kata Nabi ajak kami doa ni. Jadi perbasahkan bibir kita, lidah kita untuk mengulang-ulang doa ini. Jangan jemu, jangan bosan. Kerana kita nak dapat penyucian diri yang Ustaz sebut tadi itu. Tidak ada siapa yang dapat menyucikan diri selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala suruh nampak kita boleh buat ibadat ni bukan kerana kita power, bukan kerana kita hebat, tapi Allah yang hebat. Cara dia cuci hati kita lah tu. Tak mau bagi kita rasa ujub, tak mau bagi kita rasa ego, tak mau bagi kita rasa takabur. Sekali kita duk megah pula, aku hebat. Tiap-tiap kuliah di Dewan Fatimah Zahra aku hadir, aku hebat. Mula malam-malam pun aku hadir dalam sembahyang. Tu yang menjahanamkan pahala kita. Yang tu rasa-rasa yang huduh, rasa-rasa yang tak elok, itulah yang menyebabkan rugi pahala. Maka nak dapat penyucian daripada dosa, nak dapat ampun daripada Allah, Allah kata kamu kena rasa segala yang kamu buat amal soleh, yang kamu boleh buat itu rahmat Allah, bukan kuat daripada kamu, bukan hebat kamu, bukan daripada canggihnya diri kamu. Rasa kita ni bagus, bajet baik, bajet bagus, bahasa lah ni perasan, bukan perasaan. Orang Kedah dia tambah lagi perasantan dia dah. Dia pasal dia perasan saja, bukan betul. Perasan ni bukan hakikat, rasa ni, perasan saja, syok sendiri. Dipanggil sebagai bajet baik, bajet bagus. Maka yang ni Allah suruh padam, baru kita akan dapat pengampunan dari Allah. Sebab rasa kebaikan yang kita boleh buat, amal soleh yang kita boleh buat itu, Allah kata rahmat dan kemurahan dia, limpahan kurnia yang lebih yang dia limpahkan kepada kita. Dia pilih kita, dia mau kita ada dalam masjid dia, dia mau kita ada dalam puasa dalam bulan Ramadan dia mau muka-muka kita ni ada dalam rumah dia setiap malam. Jadi siapa yang tak ada muka di dalam masjid, di rumah Allah pada malam, dia mau sedar diri. Dia kata, Allah Ta'ala tak mau tengok muka aku kan ni, yang aku tak ada ni. Kadang
Muka dia di supermarket kerap ada. Muka dia di dalam masjid jarang nampak. Jarang nampak Allah kata, dalam kamera aku ni tengok muka hang jarang ada. Tapi kamera CCTV supermarket kerap muka hang ada. Jadi tuan-tuan mau duk fikir, kalau kita tak ada muka di kerap di dalam masjid, kita muhasabah, Allah tak mau tengok muka aku ke? Ni rumah Allah. Jangan kalau dia tak bagi kita main ni dalam rumah dia ni, makna dia tak mau tengok muka kita. Tu rasa tu. Kena mau duk fikir sedia. Rasa bahawasanya Allah Ta'ala ni bila dia membagi kita main masjid dia, itu tanda dia mau tengok muka kita. Rasa tu kita bersyukur, ya Allah, syukur kerana rahmat-Mu Kau pilih aku untuk hadir rumah-Mu. Syukur. Kadang tuan-tuan orang bangkit tahajud pun dia bercakap dengan Tuhan. Dia kata, malam ni kalau ikut aku bukan mau dah bangkit, dah niat dah tak mau bangkit tahajud, tapi Allah bagi jaga juga. Lalu dia kata, ya Allah, terima kasih, hang sayang kat aku lagi, ya Allah, terima kasihlah pasal bagi aku jaga juga. Kalau ikut aku, hati aku tak mau dah. Malam ni memang tak pasal sunat tahajud. Kita kata malam ni tak mau dah, tak larat sangat dah, rasa letih sangat. Tiba-tiba sampai jam kita duk jaga, kita jaga. Tak boleh nak lena, memang duk pejam mata juga nak lena ni. Tak mau lena juga. Lalu bangkit semayang juga. Ya Allah, lepas semayang tu main muhasabah. Dia main fikir, dia main perasaan. Dia pun rasa, ya Allah, sayang juga kau ke aku rupanya. Dia rasa Allah sayang kat dia. Pasal apa? Pasal kau tetap nak dengar aku semayang juga. Kau tetap nak bagi aku semayang juga. Padahal kalau ikut aku memang niat tak mau dah. Tapi dia dorong juga. Tu rasa bahawasanya kebesaran diri kita tak ada. Yang ada kebesaran Allah, keagungan Allah. Yang tu yang dipanggil sebagai cara menyucikan hati dari rasa hebat, rasa diri kita kagum dengan diri sendiri. Ujub dia panggil. Dia duduk saja-saja, dia rasa diri dia hebat. Dia kata bagus juga aku no. Tu mula cakap dengan diri tu ujub. Bukan orang lain puji, dia sendiri. Puji diri sendiri. Ujub ni puji diri sendiri. Riak, dia tunjuk kat orang nak bagi orang puji. Dia tunjuk perbuatan baik dia tu nak bagi orang puji, tu riak. Sum'ah, dia nak bagi dengar orang cakap pasal baik dia tu. Tu panggil sum'ah. Nak dengar balik. Apa yang dia buat tu dia nak orang sebut, orang cerita. Itu dia panggil sum'ah. Semua tu perasaan-perasaan yang mesti dibersihkan. Di qad aflaha man tazakka. Kemudian Allah Ta'ala kata, walakinnallaha yuzakki man yasha'. Akan tetapi Allah Ta'ala boleh menyucikan siapa saja yang dia suka. Maknanya dia siapa-siapa yang dia suka, dia akan bagi dorongan untuk buat amal soleh. Siapa-siapa yang dia suka, dia boleh bagi tak jadi buat maksiat. Nak buat dah pun dia jaga, tak jadi buat. Macam dia jaga Rasul maksum, terpelihara daripada dosa. Dia boleh, Allah Ta'ala boleh buat. Dia boleh jaga seseorang yang dia sayang. Dia boleh jaga, dia boleh bersihkan, dia boleh sucikan. Tak ada siapa boleh bantah, tak siapa boleh bangkang kalau Allah nak cuci siapa saja yang dia suka. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, moga-moga Ramadan yang kita sedang lalui ini menjadi pusat mendobi diri kita, mendobi zahir dan batin kita, mendobi ruh dan jasad kita, agar ianya betul-betul suci dan bersih, supaya kita keluar nanti Ramadan dalam keadaan suci, bersih daripada noda dan dosa. Cuma jangan kotori daging diri kita ini. Pertahankan kesucian kita sampailah masuk Ramadan akan datang. Macam mana? Dengan kita membekalkan diri kita dengan bekalan takwa. Takwa yang kita dapat, yang kita bina sebulan di bulan Ramadan, siang dan malam,
dengan penuhnya bateri takwa yang kita telah cas ini, mudah-mudahan mampu supply untuk kita pelayaran 11 bulan mendatang. Jangan dah habis bateri awal. Jangan bateri awal kong di tengah jalan. 3 bulan kong dah. Yang syoknya Syawal tu kong dah. Dia dengar lagu, tak mau dengar Quran dah. Dia lupa dah baca Quran. Tunggu Ramadan nak mai pula baru dia pegang Quran. Pegang Quran walau Syawal pun. Jangan berhenti. Tak sebut dah tadi, tanda puasa kita diterima, kita boleh meneruskan lagi ibadat di luar daripada Ramadan. Kalau dalam Ramadan kita baca Quran, di luar Ramadan kita baca Quran. Kalau Ramadan kita puasa, Syawal pun kita terus puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Itu tanda kelangsungan kita boleh buat ibadat. Itu tanda puasa kita diterima. Tanda puasa kita tak diterima, tak boleh teruskan dah. Dia serapah tarik handbrake tu. Bila habis saja Ramadan, tarik handbrake, tak ada baca Quran. Macam Ustaz kata, Quran dia berdebu balik. Tak pegang dah. Bila dia nak pegang, Syakban balik baru nak pegang. Itu tak mau. Jadi tanda kita dapat keberkatan Ramadan, dapat meneruskan ibadat walaupun di luar daripada Ramadan. InsyaAllah kekalkan momentum ibadah kita di luar daripada bulan Ramadan, kerana kita dah cukup bekal, kita dah cukup mengecas bateri takwa kita. Dengan bateri takwa yang full itu, kita berlayarlah mengharungi tahun yang akan datang, sehingga kita jumpa di Ramadan yang akan datang. Itulah sikit sebanyak muhasabah kita di bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan kita kali ini? Dan Ustaz sebut, ia akan jadi bermakna bila kita betul-betul merasakan rasa nikmat Ramadan ini. Sebab tu kita malam-malam pun tu bila sebut fadlan minallahi wa ni'mah, kita boleh puasa, kita boleh mai sembahyang malam, itu kemurahan Allah, itu nikmat daripada Allah. Wa maghfiratan wa rahmah, pengampunan dan rahmat-Mu ya Allah kami dambakan, kami nak. Satu zikir-zikir kita tu bila duk baca tu, kalau kita renung jadi tazkirah, peringatan. Cuma kita tak faham dia sebut bahasa Arab. Tu saya urai tu. Fadlan minallah wa ni'mah, kita kata apa? Kami mengaku ya Allah ini kemurahan-Mu, kami boleh datang malam ni. Rahmat-Mu, nikmat-Mu. Kita tuan-tuan boleh sembahyang tarawih ni nikmat dari Allah. Dah itu tak boleh 2 tahun tak boleh nak imarah masjid, hilang nikmat. 2 tahun kita tak boleh berimarahkan masjid, bertarawih, bertahajud dan sebagainya. Tahun ni dia buka, alhamdulillah, dapat balik nikmat tu, lega, syukur. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita dapat nikmat fadlan minallah wa ni'mah daripada Allah tu dapat kepada kita selama-lamanya, insya-Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati, minta lindung daripada hilangnya nikmat. Nikmat apa? Nikmat beribadah. Jangan kau hilangkan daripada kami, jangan kau ambil daripada kami. Sekadar itu tuan-puan sekalian, selamat hari raya, selamat beribadat di Saki Baki Ramadan. Dan kalau tak jumpa raya nanti, minta maaf siap-siap zahir dan batin. Semoga kita diterima segala amalan kami, insya-Allah. Okey. Ada soalan? Okey. Mai kita tengok soalan satu. Bagaimana kita nak tahu yang kita telah berjaya mendapat Lailatul Qadar dari segi ibadah dan kehidupan kita? Yang tadi Ustaz sebut ialah kita dapat meneruskan lagi ibadat di luar daripada Ramadan. Kita tetap bersemangat baca Quran, kita tetap bersemangat untuk buat amal soleh, walaupun di luar daripada Ramadan. Itu kesan daripada orang yang dapat Lailatul Qadar. Perubahan diri dia daripada seorang pemarah, seorang yang cool. Perubahan pada diri dia, Allah Ta'ala buka hati dia daripada seorang kedekut kepada seorang yang pemurah. Daripada seorang yang malas kepada rajin. Semua itu kesan daripada
Lailatul Qadar yang kita dapat, ataupun daripada Ramadan yang kita dapat. Jadi kesan dalam segi hidup kita, dari segi ibadat, kita tengok tak ada kekurangan. Dan Ramadan dengan luar Ramadan sama ya. Semangat kita tetap sama. Dengan majlis ilmu tetap sama. Kita tetap hadir dalam Ramadan pun semangat, di luar Ramadan pun semangat. Itu tanda Lailatul Qadar. Dan bila dapat Lailatul Qadar ini, semua orang insya-Allah dapat bila dia buat ibadat. Sekurang-kurangnya kita sembahyang Isya berjamaah, kita bersedekah pada malam-malam Ramadan. Jangan lupa, jangan siang saja, subuh saja. Sebab subuh dah habis tu, Lailatul Qadar dah habis. Dia tekat malamnya, bang subuh habis. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera sampai terbit fajar. Mana terbit fajar? Masuk subuh, habis. Jadi kita nak sedekah malam sebelum terbit fajar. Maka tuan-tuan, bila kita buat yang betul biasa tu, kita jaga Isya, kita sembahyang tarawih, kita sembahyang witir berjamaah semua, kita doa, baca Quran, dapat. Semua orang berpeluang dapat. Cuma nak tahu yang betul-betul dia boleh rasa malam tu, malam Qadar tu macam mana. Hak itulah kita duk tumpang alim ulama, kita kadang tak ada rasa, tak tahu kita malam tu malam Qadar. Kita pakai buat macam biasa ya. Orang yang dapat tu maknanya dia tahu, dia sedang malam tu malam Qadar, dia boleh rasa ada benda-benda luar, dia nampak. Dia rasa lain. Kadang dia nampak benda-benda yang luar biasa berlaku pada malam tu, dia seorang nampak. Kita tak nampak. Jadi kita tumpang dia. Itulah tu yang kita tumpang pengalaman rohani ulama-ulama yang dapat malam Al-Qadar ni. Sebab kita tak tahu rasa diri kita pada malam itu. Dia cuma kata tengok keadaan siang hari esok tu, dikatakan langit cerah, tidak panas sangat. Kalau panas, tidak panas sangat. Kalau hujan pun hujan yang tidak lebat sangat. Dia orang kata apa, tenang. Macam tu keadaannya. Dia malam tu tidak bunyi salakkan anjing. Adalah sebut diam dan tenang, pada hening, sunyi pada malam tu. Sebab itu tanda-tanda yang kita kata tak waris sangat daripada Nabi, tapi pengalaman daripada ulama yang pernah dapat Lailatul Qadar. InsyaAllah. Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Ya Allah, sampai temukan kami dengan malam Al-Qadar. A'inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Tolong kami untuk kami baca Quran pada malam tersebut. Tolong bantu kami untuk banyak berdoa pada malam tersebut. Tolong bantu kami untuk kami banyak ibadat pada malam tersebut. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin. Tolong bantu kami juga untuk banyak bersedekah pada malam tersebut. Kenapa? Semua ibadat yang kita buat pada malam tersebut, semua akan mendapat ganjaran 1000 bulan dan lebih. Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Sebab Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.